Hai, Assalamualaikum. Saya daripada kelas DEM1A. Nombor pendaftaran saya ialah 14 DEM21F1027. Hari ini saya ingin bercakap mengenai case study yang bertajuk Kimpalan. Dalam case study ini, terdapat satu masalah yang berlaku kepada sebuah kapal. Kapal ini telah mengalami satu keretakan dan memerlukan kimpalan untuk mengelakkannya daripada mengalami kebocoran. Jadi saya perlu menjustifikasikan jenis kimpalan yang perlu dilakukan untuk mengelakkan kapal ini daripada mengalami kebocoran. Kapal ini memiliki ketebalan keluli lembut sebanyak 12 mm. Untuk menyelesaikan masalah keretakan pada sebuah kapal ini, kita perlulah menggunakan kimpalan. Jadi, kimpalan yang saya pilih untuk menyelesaikan masalah keretakan pada sebuah kapal ini ialah kimpalan gas. Kimpalan gas ialah satu proses penyambungan logam yang menggunakan kaedah memanaskan kedua-dua bahagian logam hingga menjadi cair dan menyambung menjadi satu. Kimpalan gas ini banyak digunakan dalam perindustrian seperti membaik pulih badan kenderaan yang melibatkan kerja ketuk-mengetuk dan tampal-menampal bahagian badan kenderaan yang telah pun rosak. Kimpalan gas ini terdapat dua jenis, iaitu yang pertama, kimpalan gas tekanan rendah, dan yang kedua ialah kimpalan gas tekanan tinggi. Dalam kimpalan gas ini, kita memerlukan dua jenis gas, iaitu gas oksigen dan juga gas asetilina. Untuk pemasangannya pula, kita memerlukan beberapa komponen asas, iaitu gas oksigen, gas asetilina, alator gas, hose gas, badan sumpitan dan sumpitan api. Kimpalan gas ini memiliki tiga jenis nyalaan, iaitu nyalaan pertama ialah nyalaan cuali, nyalaan kedua ialah nyalaan pertengahan, dan juga nyalaan ketiga ialah nyalaan pengoksidaan. Kimpalan gas ini memiliki dua jenis teknik. Teknik yang pertama ialah teknik mengimpal ke hadapan. Teknik yang kedua pula ialah teknik mengimpal mengundur. Terdapat beberapa langkah kerja di dalam kimpalan gas ini. Yang pertama ialah pusingkan injap gas asetilina yang berwarna merah sehingga 1/4 pusingan. Langkah yang kedua ialah laraskan nyalaan sehingga asap hitam berkurangan. Langkah yang ketiga pula, pusingkan injap gas oksigen yang berwarna biru secara perlahan sehingga api yang berbentuk kon berwarna kehijauan terbentuk. Seperti yang saya kata tadi, kimpalan gas ini mempunyai dua teknik. Teknik yang pertama ialah teknik mengimpal ke hadapan. Teknik mengimpal ini dilakukan dengan mencondongkan sumpitan api hingga 60 ataupun 70 darjah daripada kanan dan menggerakkan sumpitan api ini dari kanan ke kiri. Teknik yang kedua ialah teknik mengimpal mengundur. Teknik ini dilakukan dengan menyondongkan sumpitan api ini 40 atau 50 darjah dari kanan dan menggerakkannya dari kiri ke kanan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Khairul Azwan Musa. Hari ini saya akan terangkan hasil daripada jenis kimpalan yang dipilih. Yang pertama, kita ada kimpalan oksigen. Kaedah penyulingan udara ialah satu kaedah yang dilakukan secara komersial. Ianya dilakukan melalui proses pengasingan oksigen daripada udara yang dipanggil penyulingan udara cair yang termampat pada tekanan 206 bar, iaitu 3000 psi pada suhu negatif 160 darjah. Seterusnya, tekanan akan dikurangkan sedikit demi sedikit, di mana oksigen dalam bentuk cair akan bertukar menjadi gas, lalu ditabungkan. Begitulah bagi gas-gas yang lainnya.
akan bertukar menjadi gas apabila tekanan dikurangkan dan ditabungkan untuk kegunaan yang lain. Kaedah elektrolisis adalah salah satu proses penghasilan gas oksigen yang diperolehi melalui arus elektrik di dalam air. Proses ini sangat mahal dan tidak ekonomi untuk dikomersialkan. Yang kedua, kita ada kimpalan gas asetilena. Ia dihasilkan dengan mencampurkan kalsium karbida dan air. Terdapat dua jenis jana kuasa yang menghasilkan gas asetilena. Yang pertama, jana kuasa tekanan rendah, iaitu tindakan karbida kepada air tidak melebihi 20 meter padu. Yang kedua, kita ada jana kuasa tekanan tinggi, tindakan air kepada karbida kurang daripada 20 meter padu.